Okey. Okey, jadi yang tak buka kamera tu kalau cikgu tanya kena kuat sikit lah sebab tak nampak. Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Okey, untuk yang beragama Islam, kita teruskan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi malam ni kita nak masuk bab baru iaitu bab 12. Aiman dah belajar dah bab 12 kat sekolah? Belajar dah. Oh, belajar dah. Okey, senang je. Hari ni memang kita punya kerja senang je. Izzati dah belajar dah bab 12 dekat sekolah? Dah juga? Rania dah belajar dah bab 12? Belum. Oh, belum. Okey, jadi hari ni kita akan tengok kepada bab 12. Boleh Lesa? Cikgu minta izin Lesa ni, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Cikgu harap semua orang dalam keadaan bersedia dah nak belajar. Okey, yang pertama sekali cikgu nak pesan bila kita nak belajar, kita kena pastikan diri kita dalam keadaan bersedia untuk terima ilmu. Kadang-kadang ilmu tu dah sampai dah depan kita. Cuma disebabkan kita tak sedia untuk terima ilmu, ilmu tu patah balik. Patah pergi tempat lain. Jadi bila habis kelas ni kamu rasa macam, cikgu ajar apa ni? Okey. Jadi dekat situ cikgu nak masing-masing ready. Cikgu nak masing-masing sedia. Sebab kita nak belajar bab senang sahaja hari ni. Okey, jadi cikgu mulakan. Okey, inilah bab yang kita nak belajar iaitu bab 12, pengendalian data. Siapa ada buku teks boleh juga buka buku teks. Okey. Jadi sebelum kita nak kira-kira, kita nak faham isi bab ni, kita cuba faham dulu tentang pengertian yang bab ni cuba nak sampaikan. Okey, jadi kita pergi kepada definisi bab ni. Yang pertama, bab 12. Bab pengendalian data. Bila cikgu bercakap tentang pengendalian ni orang tak faham. Ada orang tak faham. Apa pengendalian ni? Okey, cikgu ubah ayat ataupun perkataan pengendalian. Ada satu perkataan sinonim iaitu cara menguruskan. Cara menguruskan. Okey, itu pengendalian. Cara menguruskan apa? Data. Ada orang tak nampak data ni apa? Data ni apa? Date ke? Tarikh ke? Okey, data pun ada satu perkataan sinonim. Okey, apa? Ada kawan kamu nak masuk ni. Okey. Ya, Okey, jadi kalau pengendalian kita panggil cara menguruskan. Kalau pengendalian kita panggil cara menguruskan. Data dekat sini maksudnya lain pula. Data dekat sini maklumat. Okey. Jadi senang cerita, senang cerita bila kita cakap bab pengendalian data, maksud dia adalah cara menguruskan maklumat. Senang sikit kita nak faham. Iaitu cara menguruskan maklumat. Apa maklumat tu? Bergantung. Maklumat dalam dunia ni ada macam-macam jenis maklumat. Ada macam-macam jenis maklumat. Sebagai contoh, bila cikgu cakap maklumat peperiksaan akhir tahun. Kamu kan anak peperiksaan akhir tahun. Okey, peperiksaan akhir tahun. Lepas tu cikgu letak nama sekolah. SMK Kirjo. Okey. Jadi dekat sini peperiksaan akhir tahun SMKK Johari. Jadi dekat sini data kita apa? Data kita adalah tentang markah murid. Jadi maklumat dia adalah tentang markah murid. Jadi semua orang ada markah. Masing-masing jawab periksa. Masing-masing bukannya satu je periksa. Masing-masing ada banyak. Ada ambil matematik, sains, sejarah, geografi. Lepas tu dah form 4, form 5, sama pula, lain pula subjek dia. Jadi
Bila data tu, bila maklumat tu kita uruskan dengan cara yang betul, jadi kita boleh bagi faham. Kenapa kamu boleh faham? Kamu dapat nombor 3. Kenapa kamu boleh faham? Kamu dapat nombor 5 dalam kelas. Sebab maklumat kamu punya peperiksaan diuruskan dengan baik. Jadi itulah yang kita nak belajar hari ni. Okey, jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi cara nak menguruskan, sebelum cikgu pergi kepada cara nak menguruskan data, bila kita bercakap tentang maklumat, dia ada beberapa perkara yang kamu kena tahu. Yang pertama, bila cikgu cakap maklumat, kamu kena tahu tentang cara mengumpul maklumat. Cara mengumpul ataupun mendapatkan maklumat. Okey, cara mengumpul ataupun mendapatkan data ada 4 cara. Ada 4 cara. Jadi cikgu pergi kepada cara dia kan. Yang pertama, cara dengan kaedah temu bual. Temu bual. Maksud temu bual dekat sini, kita buat pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung. Okey. Maksudnya kita terus tanya orang tu apa yang kita nak tahu. Itu kaedah temu bual. Contohnya, Nur Izzati dah dapat dah markah matematik. Cikgu nak tahu markah Nur Izzati. Cikgu terus pergi tanya Nur Izzati. Nur Izzati, berapa markah matematik Nur Izzati? Jadi dekat situ, itulah yang dimaksudkan temu bual. Temu maksudnya bertemu. Bual maksudnya bersembang. Cikgu terus tanya mulut ke mulut. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, yang kedua adalah, kita dekat sini ada je kat sini. Okey, yang kedua adalah tinjauan. Tinjauan. Tinjauan bermaksud kita buat soal selidik. Kita buat soal selidik. Macam mana nak buat soal selidik ni? Okey, macam mana nak buat soal selidik ni? Sebagai contoh, cikgu nak suruh kamu soal selidik. Cikgu ada buat satu program dekat sekolah, hari kantin sekolah. Dah dapat pernah datang tak hari kantin sekolah? Ya. Okey, pernah Okey, cikgu nak tahu hari kantin tu best ke tak? Jadi ke tak? Seronok ke tak? Jadi cikgu buat tinjauan. Cikgu bagi setiap orang yang datang pada hari kantin, cikgu bagi kertas. Cikgu suruh dia jawab. Best ke? Kalau best, tik dekat sini. Kalau tak best, tik dekat sini. Itu maksud tinjauan. Kita buat soal selidik. Salin tahu. Maksudnya kita soal dan kita daripada soalan-soalan tu kita selidik, kita kaji balik. Okey, itu tinjauan. Habis tentang tinjauan, kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 dekat sini adalah dengan kaedah pemerhatian. Pemerhatian bermaksud diri sendiri. Diri sendiri. Maksudnya kita nak tengok hari kantin kita tu best ke tak? Kita sendiri yang datang ke hari kantin tu, kita tengok dengan mata kita, oh macam ni hari kantin. Kita dengar dengan telinga kita, oh macam ni hari kantin. Daripada situ kita dapat maklumat. Maklumat apa? Best ke tak hari kantin? Itu adalah kaedah pemerhatian. Maksudnya kita sendiri yang pergi. Dan yang terakhir sekali adalah kita menggunakan kaedah eksperimen. Eksperimen bermaksud uji kaji. Pernah buat eksperimen tak? Nah. Okey, pernah. Selalu dalam subjek apa banyak eksperimen? Sains. Okey, sains. Dalam sains kita nak tahu sesuatu tu berjaya ke tak?
kita ada 3 cara. Kita buat cara pertama gagal. Cara kedua gagal. Cara ketiga, baru berjaya. Jadi dekat situ yang dimaksudkan dengan eksperimen. Ada banyak cara untuk mendapatkan cara yang betul. Okey, jadi inilah empat cara ataupun kaedah nak kumpul maklumat ataupun maklumat dalam erti kata lain data. Okey, jadi cikgu bagi masa untuk salin. Ya, cikgu ni ada kawan kamu tak dapat masuk. Okey, Rania sempat salin dah Rania? Okey. Okey, cikgu nak tanya Haiden. Haiden sempat salin tak Haiden? Sempat. Oh. Okey. Jadi kita dah belajar cara nak kumpul data. Ni cara dia ada 4. Jadi dekat data ni, ada 2 jenis. Kita pergi kepada jenis-jenis data. Jenis-jenis maklumat yang kita dah berjaya kumpulkan. Jadi cikgu pergi pula kepada pengenalan jenis data. Okey. Jadi cikgu pergi kepada jenis data. Tulis tahu. Jenis data. Jenis data ataupun erti kata lain jenis-jenis maklumat. Jenis data dekat sini yang pertama. Khalif ada ke di sana? Ada. Ada. Khalif, jenis data yang pertama apa? Ingat tak? Temu bual. Tak, itu kaedah. Jenis data yang pertama kategori. Okey Khalif, lagi sekali. Jenis data yang kedua apa? Numerik. Ya, numerik. Inilah yang dimaksudkan dengan jenis data. Yang pertama dalam kategori. Yang kedua dalam numerik. Cikgu macam mana nak beza numerik dengan kategori? Senang sahaja. Kalau kita nampak dia guna nombor, dia adalah numerik. Numerik maksudnya number. Number. Okey, kalau kita nampak dia tidak guna nombor, maksudnya dia adalah bahagian kategori. Sebagai contoh. Tak apa, contoh nanti. Okey, jadi bila dia tak guna nombor, maksudnya dia tiada kiraan. Tiada kiraan. Kalau numerik dekat sini, dia ada kiraan. Maksudnya kita boleh kira. Kita boleh kira dia. Sebagai contoh, kalau kategori, cikgu nak tanya semua orang, berapa jenis jantina dalam dunia ni? Cikgu nak tanya, berapa jenis jantina dalam dunia ni? 2. Okey, yang pertama apa? Lelaki. Ya, lelaki. Yang kedua apa? Perempuan. Perempuan. Jadi, lelaki, perempuan. Tak ada lebih-lebih. Jenis jantina 2 je. Dia tak boleh kurang daripada 2. Dia tak boleh lebih daripada 2. Itu maksudnya kategori. Itu maksudnya kategori. Kita tak boleh nak kira dah. Okey. Kalau numerik ni macam mana? Bilangan pelajar dalam kelas. Bilangan pelajar dalam kelas. Okey. Cikgu buat ada 2 kelas. Kelas A dan kelas B.
Kalau kelas A cikgu cakap ada 15 orang, kelas B ada 30 orang. Boleh tak jadi macam tu? Boleh tak? Okey. Maksudnya kelas ni dia boleh kira. Kelas A boleh jadi 15 orang. Kelas B cikgu nak lebihkan sikit jadi 30 orang. Boleh. Sebab apa? Sebab dia boleh dikira. Ada bilangan pelajar. Kalau cikgu tarik, cikgu pergi tambah pelajar, kita ada tambah pada nombor kita, ada tambah pada kiraan kita. Jadi dekat situ numerik mainkan peranan bahawa dia boleh dikira. Boleh faham semua? Jelas? Boleh. Okey. Habis. Inilah jenis-jenis data dia. Inilah jenis data dia. Ada yang tak tampak, ada yang tak faham. Ni cikgu singkatkan. Okey, jadi kita buka kepada worksheet kita. Kita pergi kepada worksheet kita. Okey. Kita ada 4 soalan. A, B, C, D. Jenis data ni ada 2. Jenis data ni terbahagi kepada 2. Satu kategori, satu lagi numerik. Sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat? Cikgu nak kamu bagi tahu dekat A ni numerik ke kategori? Dekat B ni numerik ke kategori? Sama juga dengan C, sama juga dengan D. Dah siap? Hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey, Anik Rahil. Boleh ke Anik Rahil? Boleh cikgu. Okey. Cuba senaraikan. Tak apa, salah ke betul ke tak apa. Cikgu tolong, jangan risau. Tapi betul je, bagus Reza. Okey, Khalif mestilah betul. Okey. Okey, cikgu tunggu cikgu tunggu. Yang tak print tak payah salin soalan. Terus bagi tahu A tu apa, B tu apa, C tu apa, D tu apa. Tak apa, nanti cikgu tunjuk siapa nama? Kalisha dah ada ke Kalisha? Dah. Okey. Okey, jadi kalau Kalisha baru masuk kan, tengok tau lepas ni cikgu explain balik. Okey, nanti lepas kawan-kawan habis jawab, cikgu huraikan balik. Jangan risau. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Anik Amirullah ada ke Anik Amirullah? Ya cikgu. Okey, Anik Amirullah cuba buat Baik cikgu. Okey.
Okey, bagus. Ramada jawab. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, pandai. Dia senang je nak tahu betul ke tak? Okey, pandai. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi nak tahu kategori atau numerik ni macam mana? Okey, jom cikgu tengok. Okey, semua orang tolong cikgu jawab dengan cikgu. 2A. Bilangan kerusi dalam kelas. Ada nombor terlibat tak? Nombor terlibat tak? Ada. Ada. Bila ada nombor dekat situ, kita terus cakap dia numerik. Okey, B. Kumpulan darah bagi beberapa orang murid. Nombor terlibat tak dekat situ? Tak ada. Tak ada. Jadi dekat sini kita panggil dia kategori. Okey. C. Nombor terlibat tak jenis buku yang dibaca tu? Tak ada juga. Tak terlibat. Jadi dekat sini dia adalah kategori. Yang terakhir, bilangan batang pensel dalam kotak pensel. Ada nombor terlibat tak? Ada. Iya, jadi dekat sini jawapan dia numerik. Itu sahaja cara kita nak bezakan dia numerik ataupun tak. Jadi numerik adalah apabila dia melibatkan bilangan. Maksudnya kita boleh kira. Bila cikgu cakap boleh kira, dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Kategori pula dia tak melibatkan nombor. Tak ada nombor yang terlibat. Jadi bila tak ada nombor yang terlibat, kalau jantina tadi cikgu cakap dia terbahagi kepada 2, dia 2 je. Dia tak boleh lebih-lebih. Okey, sebagai contoh. Cikgu tengok C. Jenis buku yang dibaca, novel, komik, biografi. Novel, komik, biografi. Mana ada orang cakap novel 1, novel 2, novel 3? Tak ada. Mana orang cakap komik 1, komik 2? Okey. Maksudnya kita terus cakap komik, dia terus random. Dia terus random. Maklumat yang secara keseluruhan. Tapi kalau cikgu tukar dekat soalan C, bilangan buku yang dibaca. Okey, tu numerik ke kategori? Kategori. Cikgu tukar. Jenis buku tu cikgu tukar jadi bilangan buku. Tu numerik ke kategori? Cikgu tukar. Ni, cikgu tukar soalan. Cikgu tukar soalan. Jenis ni cikgu buang. Cikgu tukar bilangan. Maksudnya bilangan buku yang dibaca oleh Ali dalam sebulan. Boleh jadi 5, boleh jadi 6, boleh jadi 7. Jadi dekat situ bila cikgu tukar jenis jadi bilangan, dia numerik ke kategori? Numerik. Ya, pandai dia numerik. Jadi dekat situ dia dah melibatkan nombor. Bila dia melibatkan nombor, kita panggil dia numerik. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi cikgu explain balik apa yang cikgu dah ajar tadi. Okey. Yang pertama dekat sini kita belajar tentang pengendalian data. Pengendalian tu apa? Cara menguruskan. Data tu apa? Data tu maklumat. Jadi yang kita belajar sekarang adalah cara menguruskan maklumat. Cara nak uruskan maklumat. Jadi cara nak uruskan maklumat, kita nak kena ada maklumat dulu baru boleh urus. Jadi dekat situ cikgu pergi kepada cara nak dapatkan maklumat, cara nak kumpul maklumat. Jadi cara nak kumpul maklumat ada 4. Temu bual, tinjauan, pemerhatian dan eksperimen. Okey, lepas kita dah pergi kepada cara kumpul maklumat, kita tengok pula cara kumpul data. Data ni terbahagi kepada 2 jenis. Satu bahagian data kategori, satu bahagian data numerik. Okey, kenapa kita belajar data kategori dengan data numerik ni? Sebab kita pakai dua-dua.
dalam menguruskan maklumat kita pakai dua-dua. Sebagai contoh, cikgu pergi kepada muka surat sebelah. Okey, bilangan murid dalam kelas. Cikgu cakap bilangan murid dalam kelas. Okey. Jadi nak tengok bilangan murid dalam kelas, cikgu pecahkan kepada dua. Yang pertama, cikgu buat satu bahagian lelaki dan cikgu buat satu bahagian perempuan. Cikgu nak tanyalah semua bila cikgu cakap lelaki dengan perempuan, ini bahagian apa? Numerik ke kategori? Kategori. Okey, dia bahagian kategori. Pandai. Okey, jadi dekat sini cikgu letak ada lelaki. Cikgu ada nama Anik Rahil, Anik Amirullah. Cikgu buat dua-dua. Anik Amirullah. Lepas tu cikgu buat Aiman. Okey, jadi dekat sini cikgu ada 3 orang. Cikgu kira ada 3 orang. Untuk perempuan, untuk perempuan, cikgu ada Rania. Cikgu masukkan Rania. Lepas tu cikgu masukkan siapa lagi cikgu ingat? Izzati, Sofia. Cikgu masukkan Sofia. Last sekali cikgu masukkan Lexa. Jadi dekat sini kita ada 3 orang. Okey, untuk data dekat belah bawah ni dia jenis apa? Kategori ke numerik? Numerik. Ya, pandai. Bila dia melibatkan nombor 3 orang. 3 orang. Ada nombor 3. Ada nombor 3. Jadi, dia adalah data numerik. Jadi, kena ingat. Bila kita nak kaji sesuatu data, kita nak uruskan sesuatu data, dia adalah satu perkara yang pakai dua-dua. Kita kena cek dia kategori apa. Lepas tu, maksudnya apa? Maksudnya dia kamu kena faham numerik dengan kategori. Sebab kamu pakai dua-dua dalam nak uruskan data. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi kita nak pergi kepada data. Dekat sini kita dah belajar data terbahagi kepada 2. Kemudian cikgu nak ajar kamu cara menguruskan data. Baru masuk nak uruskan data. Kenapa? Sebab bila kita dah tahu cara nak dapat data, dah boleh bahagikan data kategori dengan numerik, baru kita boleh uruskan. Jadi nak uruskan data ni, untuk malam ni cikgu akan ajar 3 benda. Yang pertama, cikgu nak ajar jadual kekerapan. Jadual kekerapan. Dan yang kedua, cikgu nak ajar carta palang. Carta palang. Ataupun kalau kamu lebih sinonim dengan bahasa Inggeris, kita panggil bar chart. Bar chart. Okey. Yang ketiga, cikgu akan ajar kamu cara buat carta pie. 3 benda ni cikgu akan ajar. Okey. Tapi masing-masing kena buat lah. Lepas cikgu dah buat, cikgu ajar. Cikgu buat, cikgu dah ajar. Okey, kita nak mula dengan jadual kekerapan. Boleh ke semua? Boleh ke? Boleh. Cikgu nak mula? Okey. Okey, jadi cikgu mulakan kita punya kelas malam ni dengan jadual kekerapan. Salin nota daripada cikgu. Okey. Kita pergi kepada yang pertama. Cara menguruskan data yang pertama. Dia panggil jadual kekerapan. Kamu kena faham kekerapan ni apa? Kekerapan ni adalah pengulangan sesuatu data. Maksudnya, kalau kita cakap tentang pengulangan, data tu ada banyak. Dan pengulangan sesuatu data, maksudnya data yang sama berulang sebanyak berapa kali?
Itu maksud kekerapan. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pergi kepada contoh yang pertama. Cikgu tunjuk contoh, jangan risau. Cikgu tunjuk contoh. Okey, tengok Data menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga. Jadi dekat sini kamu kena senaraikan dulu kategori. Kena ada kategori. Macam cikgu buat tadi. Kategori. Kategori dia pasal apa? Data berikut menunjukkan bilangan anak. Jadi kategori dia adalah tentang bilangan anak. Kita kena senaraikan dulu. Okey. Bilangan anak. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sesuatu keluarga ada berapa anak dia. Okey. Lepas tu kamu pergi kepada kekerapan dia dan akhir sekali kita masuk kepada gundalan. Gundalan ni cikgu sentuh akhir sekali. Okey. Jadi sekarang bilangan anak. Bilangan anak untuk kosong. Kosong ni maksudnya ahli keluarga tu yang tak ada anak. Jadi kosong. Berapa ahli keluarga? Mungkin baru kahwin. Baru kahwin. Okey, jadi dia tak ada anak lagi. Okey, jadi kosong. Kosong ni ada berapa keluarga yang tiada lagi anak? 1, 2, 3, 4. Jadi dia berulang sebanyak 4 kali. Jadi tu cara dia. Tu cara dia. Okey. Lepas tu yang ada seorang anak. Jadi cikgu letak seorang anak. Berapa keluarga yang ada seorang anak? Cikgu bulatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dekat sini. Okey. Kemudian cikgu pergi kepada ahli keluarga yang ada 2 orang anak. Okey, ni 2. Okey, kita padamlah yang ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini ada 6 keluarga yang ada 2 orang anak. Okey. Kemudian cikgu pergi kepada 3. 3 dekat sini ada berapa kira? 1, 2, 3. Ada 3. Akhir sekali ada 4 orang anak. Ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2 kekerapan dia. Itu cara kita buat dia punya kekerapan. Gundalan ni apa pula cikgu? Gundalan ni adalah kita kira pakai batang. Contoh 4. Kalau 4 maksudnya ada 4 batang. 1, 2, 3, 4. Kalau 5 macam mana? Tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4. Bila cikgu cakap 5, kita cross. Cross 1. Jadi itu maksud 5. Kalau 6 macam mana cikgu? Okey. 1, 2, 3, 4. 5 kita cross. Baru 5. Ada lagi 1 batang. Kita buat lagi 1 batang. 3 tak ada masalah. Kita buat 3 batang sahaja. 1, 2, 3. 2 batang. Ada 2 batang. 1, 2. Jadi dekat sini kita buatlah jadual. Kita buat jadual untuk bahagikan biar data tu nampak kemas. Ini kamu kena buat dulu sebenarnya. Okey, baru faham. Okey. Berdasarkan penerangan cikgu dekat depan ni, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi kalau tak faham kena bagi tahu cikgu. Leksa, jelas ke Leksa? Boleh faham ni? Jelas. Jelas. Okey. Anik Amirullah. Anik Amirullah, jelas ke Anik Amirullah? Mana? Okey. Aiman Haziq, jelas ke Aiman Haziq? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Last cikgu nak tanya. Tatif. Tatif jelas ke Tatif? Jelas. Okey. Habis tentang jadual kekerapan. Contoh. Baru contoh. Okey. Jadi sekarang kamu kena buatlah. Kamu kena buat. Mana boleh tak buat? Kita kena cuba.
Okey, jadi kita cuba buka worksheet kita. Kita buka worksheet kita, sabarlah. Kita pergi yang ni dulu. Okey, jadi nombor 2. Jadi berdasarkan penerangan cikgu yang tadi. Dan soalan nombor 2. Berdasarkan penerangan cikgu yang tadi, soalan nombor 2. Cuba tengok betul-betul soalan nombor 2. Okey. Rujuk contoh yang cikgu dah buat dekat atas. Cuba siapkan dia punya jadual kekerapan. Kalau siapa-siapa, jangan salin soalan. Tak payah salin soalan. Terus buat dia punya jadual. Bagi tahu apa kategori dia. Okey. Jadi cuba selesaikan. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Boleh ke kita cuba? Boleh? Boleh. Okey. Okey. Rania boleh ke Rania? Boleh. Okey. Cikgu bagi masa lama sikit. Cikgu bagi masa 4 minit. 4 minit tu lama tu untuk cikgu tu. Jadi kira betul-betul, jangan salah. Awalan yang diberikan oleh Kabin Awak setelah sudah aktif. Namun itu lantas juga tidak benar forestry yang merupakan suatu yang cukup lemah dengan tekanan seperti 2 kali jauh ke sebelah kanan. Takif dah exam akhir tahun dah Takif? Belum. Belum. Bila Takif exam Takif? Bulan 1. Bulan 1. Okey. Leksa bila exam Leksa? Cikgu lupa. Leksa exam bila? Bulan 1. Bulan 1 juga. Okey. Okey, cuba buat Dasha ambil gambar hantar kat cikgu Bagus. Okey, good job Sharifah. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Betul. Bila main dengan data ni senang je sebenarnya. Tapi orang kata apa, ruang untuk cuai tu luas.
Sebab bila dia senang, kita pandang macam tu je. Jadi kira betul-betul. Tengok ada berapa L, berapa XL semua. Betul yang cakap cikgu? Betul? Bagus? Betul tu apa yang Syarifah cakap tu. Okey. Okey, pandai. Okey, pandai. Hayden, dapat jawab ke Hayden? Dapat. Okey. Okey, 1 minit lagi tahu semua. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, good job. Masing-masing betul. Bagus semua. Okey, jadi inilah yang dinamakan jadual kekerapan. Jadual kekerapan yang pertama kena ada kategori. Apa data kategori tu? Data kategori dia adalah tentang saiz kemeja. Jadi kita buat kurungan, kita tulis saiz kemeja. Kekerapan ni apa? Kekerapan ni lah data numerik. Numerik dia apa dekat sini? Numerik ni adalah bahagian kekerapan. Sebab apa? Sebab boleh dikira. Okey. Dan gundalan. Gundalan. Okey, jadi saiz dekat sini ada beberapa saiz. Yang pertama, cikgu pergi saiz yang paling kecil. Kita pergi kepada saiz S. Ada berapa saiz S? Kita kira, tengok. Oh, ada satu sahaja saiz S. Satu numerik, satu gundalan. Habis. Okey, kemudian kita naik. Lepas S, M. Okey, kita pergi pula kepada M. Okey, untuk susunan SL ada buat dulu, ada buat L dulu, ada buat M dulu. Tak apa. Susunan tak dikira. Kamu susun teratur ke, susun tak teratur ke, dikira betul juga. Yang dikira betul-betul atau kalau kamu salah kira. Kalau kamu salah kira, jawapan kamu baru salah. Okey. Jadi saiz M, ada berapa saiz M ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Gundalan macam mana kalau nak buat 12 ni? Tengok betul-betul. Setiap kali 5 kita cross. 1, 2, 3, 4, 5. Cross. 6, 7, 8, 9, 10. Cross. Dan kita ada lagi baki. 2, 1, 2. Cikgu harap jelas dekat situ. Okey, kemudian kita pergi naik sikit. Ada saiz L. Saiz L ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 saiz L. Gundalan dia macam mana? Untuk yang tak dapat tengok betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5 kita cross. 1, 2, 3, 4. Habis dekat situ. Okey. Jadi kita pergi pula kepada XL. XL. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi masa periksa nanti tengok apa yang cikgu buat dekat atas ni. Cikgu buat lain-lain tanda. Kenapa cikgu buat lain-lain tanda? Sebab cikgu tak nak cikgu terkira benda sama berulang kali. Cikgu tak nak tersilap kira. Jadi bila kita nak elakkan tersilap kira, kita buat tanda yang berbeza bagi setiap kategori. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Habis tentang jadual kekerapan. Jadi ingatlah bila cikgu cakap tentang data, mesti kena ada data kategori, mesti kena ada data numerik. Numerik tu nak tulis tak apa, tak nak tulis pun tak apa.
Cikgu saja tulis supaya kamu nampak yang kamu tengah buat tu data numerik. Okey. Ada soalan ke dekat sini? Ada soalan ke tentang jadual kekerapan? Tak ada. Okey, Sofia. Sofia ada soalan ke Sofia? Nur Izzati Sofia ada soalan? Tak ada. Tak ada. Habis. Jadi dah habis. Dah tamat dah tentang jadual kekerapan. Kita patah balik. Jadi selesai dah cikgu terangkan jadual kekerapan. Okey. Jadi cikgu nak masuk benda baru. Iaitu carta palang. Ataupun nama lain dia bar chart. Okey. Jadi pembelajaran cikgu ada lebih kurang sejam lagi. Setengah jam cikgu pergi carta palang. Setengah jam cikgu pergi carta pai. Jadi kita pergi dulu carta palang. Kita cikgu akan tunjukkan dulu. Ni nota tau. Nota jadual kekerapan mana cikgu? Nota jadual kekerapan ni atas ni. Cikgu ada mention pengulangan sesuatu data. Kalau carta palang, okey. Jadi carta palang dekat sini ada orang tak tahu apa maksud palang. Siapa tahu palang? Siapa main bola kat sini? Siapa main bola? Apa maksud palang? Alamak, sepak tadi terkena palang lah. Apa maksud cikgu? Apa yang cikgu cuba sampaikan? Cikgu sepak kena apa tu? Kena Ni Rahil. Apa? tiang gol. Iya, tiang gol. Jadi palang dekat sini bermaksud tiang. Maksudnya bila kita cakap carta palang, maksudnya kita bercakap tentang tiang. Untuk bahasa Inggeris kita panggil bar chart. Bar pun dimaksudkan dengan tiang. Bar. Tiang gol. Jadi dekat sini tiang dia ada carta palang boleh terbahagi kepada dua cara. Kalau jadual kekerapan satu cara je, dia macam tu je. Tapi carta palang dia terbahagi kepada dua cara. Cara yang pertama adalah tiang dia tegak. Maksudnya palang menegak. Dia menegak. Okey. Kemudian kita ada yang seterusnya. Mengufuk. Dia mengufuk. Apa beza mengufuk dan menegak? Okey, tengok contoh cikgu buat. Ni nota tau. Okey. Jadi, bila cikgu dah masuk carta palang, ada maklumat tentang ada maklumat tentang yang tegak dan mengufuk. Tengok dekat depan. Okey. Apa beza menegak? Apa beza menegak dengan mengufuk ni cikgu? Okey, tengok betul-betul. Kalau dia menegak, kekerapan dia dekat sini. Kekerapan ni apa? Ni numerik dia. Data numerik. Data yang boleh dikira. Okey. Kalau mengufuk macam mana? Kalau mengufuk, numerik dia dekat belah bawah. Okey. Maksudnya kekerapan dia dekat belah bawah. Kekerapan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kategori. Kalau menegak, kategori dekat sini. Kalau mengufuk, kategori dekat sini. Jadi kena faham, dia terbalik. Jadi bila kalau data tu dalam keadaan menegak, maksudnya contoh berapa bilangan pelajar dapat A. Cikgu contoh cikgu buat ada 2, 4, 6, 8. Okey, ini adalah bilangan A. Bilangan A. Matematik. Math. Okey. Jadi kategori dia. Kategori dekat sini kelas. Kelas yang pertama kelas A. Kelas A berapa orang A? Untuk matematik ada 8 orang. Jadi kita buat 8. Kelas B berapa orang A? Ada 6 orang.
Kelas C ada berapa orang? A, kita buat 4 orang. Kelas D ada berapa orang? Ada 2 orang. Jadi dekat situ, inilah kita punya carta palang kita. Inilah kita punya carta palang. Inilah cara carta palang kita. Ini cara carta palang dia kalau dia dalam keadaan menegak. Kalau mengufuk macam mana? Okey, kalau carta palang kalau nak nice kita colorkan kita bagi color sikit, bagi lawa sikit. Okey. Ya. Okey. Kalau mengufuk macam mana? Maksud dia dekat sini adalah kita buat data kita kat bawah. 2 4 6 8. Okey, bilangan A yang untuk kelas pertama, untuk kelas D, C, B. Okey, kelas D ada 2 orang, kelas C ada 4 orang, kelas B ada 6 orang, kelas A ada 8 orang. Nampak ni perbezaan dia? Kalau mengufuk dia baring macam ni. Kalau mengufuk dia baring macam ni. Okey, Ani Rahil jelas ke Ani Rahil? Tidur dah. Okey. Okey. Jadi inilah kalau dia dalam keadaan mengufuk. Kena pandai bezakan. Kena pandai bezakan bila dia tegak dan bila dia mengufuk. Jelas ke semua? Yang cikgu tunjuk contoh dekat depan ni boleh faham? Boleh. Okey. Haiden, jelas ke Haiden? Jelas. Okey. Okey. Jadi dekat sini kita cuba buat. Kita cuba buat. Okey. Jadi masing-masing berdasarkan maklumat yang sama. Apa maklumat yang sama cikgu? Okey. Maklumat yang sama tentang ni buku teks 20 buah keluarga ni. Okey. Tak naklah. Okey. Maklumat yang sama untuk data 2. Maklumat yang sama untuk data 2. Okey. Cuba daripada data yang kamu buat tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat carta palang menegak. Okey, cuba buat dia punya carta palang menegak. Okey, cikgu tunggu. Buat carta palang. Cikgu tunjuk contoh. Kalau carta palang menegak, yang dekat belah bawah adalah kategori. Maksudnya ada S, ada M, ada L, ada XL. Okey. Kalau untuk yang belah atas, yang belah tepi ni, untuk kekerapan, kita buat data numerik 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, cuba selesaikan. Cuba buat. Cikgu nak masing-masing cuba buat. Okey, boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, siapkan ni. Data ni cikgu dah tunjuk dah.
Nafis keluar. Okey, siapkan carta palang tu tahu. Cikgu tunggu. Ya kan? Okey, sorry. Cikgu pergi tandas tadi. Okey, siapkan carta palang. Cikgu tunggu. Wow, dah siap dah. Okey, bagus. Bagus, pandai. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Tak pasti betul ke tak? Ya, betul lah tu. Betul, pandai. Okey, pandai. Wow. Okey, pandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nanti cikgu terangkan tentang skala. Nanti cikgu tunjuk skala. Okey, pandai. Okey. Okey, bagus Saimah Haziq. Okey, kalau cikgu cakap carta palang ni senang je. Tapi cikgu takut kamu confuse tentang penggunaan skala. Cikgu akan tunjuk lepas ni. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Masing-masing boleh buat dan hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, masing-masing ada tak dekat sini? Nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Okey. Okey, jadi seorang je ada, mana yang lain nak dengar suara sikit? Ada. Okey. Okey, jadi kita tengok dekat depan. Cikgu cakap S. Ada S ni ada satu je. Jangan bubuh satu. Kalau skala kita buat 2, kita tak payah letak satu dah. Kita terus ke bawahkan sikit macam tu je. Okey, M ada berapa? M tadi kan ada 12. M tadi kan ada 12. Ni kita kira M 12. Okey, jadi pastikan yang M ni tepat bagi selari dengan 12. Kena bagi selari. Bagi nampak yang dia punya data sama dengan nombor 12. Kalau yang ni tadi satu kat sini. Okey, L ada berapa? L ada 9. Jadi kalau ada 9 jangan sampai 10. Ada yang dah buat sampai 10. Jadi dekat sini maksud 9 adalah dia separuh daripada kotak 10 tu. Jadi kita bagi
6 kat situ. Kita bagi selari. XL ada berapa? Ada 5. Jadi kalau ada 5, kalau ada 5, tak payah nak tulis 5. Okey, kita bagi 6. Kita bagi nampak. Nampak apa? Okey, cikgu tunjuk Kita nak bagi nampak. Jadi tengok garisan yang cikgu buat. Okey, garisan je. Okey, ni 9. Okey ni. Ni 5. Kita bagi dia duduk tengah-tengah. Jadi kalau nak lagi power, nak bagi jawapan kamu lagi power, kamu tulis 1 dekat atas, sini 12, sini 9 dan sini 7. Tulis. Boleh faham ke semua? Jelas? Ya. Okey, cikgu pergi kepada penggunaan skala. Cikgu nak terangkan. Skala ni apa? Ini skala. Ini adalah skala. Cikgu, macam mana kita nak pilih skala yang sesuai? Okey, cikgu ajar Cikgu ajar. Okey, yang pertama sekali kita pergi okey. Cikgu akan pergi kepada penggunaan skala. Penggunaan skala. Okey, yang pertama sekali. Skala kena bagi selang sama rata. Kamu kena bagi selang sama rata. Sebagai contoh, ini bahagian dia punya kekerapan. Kamu kena selang sama rata. Tak payah tulis nombor lagi, Okey, setiap 2 kotak cikgu just buat garisan. Setiap 2 kotak cikgu buat garisan. 2 kotak garisan. 2 kotak garisan. 2 kotak garisan. 2 kotak garisan. Kalau nak buat 1 kotak boleh buatlah 1 kotak. Kalau kamu nak buat 1 kotak, pastikan setiap kotak ni ada tulis. Ada tulis dekat situ. Okey. Jadi cara nak buat skala, cikgu pilih 2 kotak. Cikgu pilih 2 kotak. Okey, jadi cara nak buat skala yang pertama, kita bagi seragam. Jarak yang seragam. Terbalik pula. Jarak seragam. Ni salin tahu nota daripada cikgu. Penggunaan skala. Jarak seragam. Okey, jarak seragam apa? Kalau kita set, kita selang 2 kotak, sini pun selang 2 kotak. Sampailah habis dekat atas. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Yang kedua adalah sifir. Sifir ni kamu yang pilih. Kalau kamu nak letak sifir 2, kamu hanya letakkan pada garisan yang kamu buat. Jangan letak 2 dekat sini tiba-tiba. Kamu letak dekat garisan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jangan tiba-tiba 12 dekat sini. Jangan tiba-tiba 8 dekat sini. Itu cara dia. Kalau kamu nak letakkan sifir lain, macam mana kalau kita nak letakkan sifir lain? Nak letakkan sifir lain, okey, bawah ni mesti kosong. Kita nak letakkan sifir lain, contoh cikgu nak letak sifir 5. Hanya letakkan nombor sifir dekat garisan tu. Okey, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu cara dia. Okey, cikgu tak bestlah sifir 5. Okey, kalau kita nak buat tukar sifir lain pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi dekat sini cikgu pakai sifir 10. Sifir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu, kenapa cikgu selang 2 kotak? Okey. Kita selang 2 kotak. Dekat sini saja cikgu selang. Saja cikgu selang. Cikgu nak bagi nampak kemas. Yang pertama adalah cikgu nak nampak kemas. Yang kedua adalah kita punya penggunaan mesti optimum. Penggunaan
mesti optimum. Optimum ni macam mana? Contoh, kalau data maksimum kita jatuh pada 30 je. Jatuh pada 30 je. Maksudnya ini je yang paling tinggi. Jadi ini kita panggil tak optimum. Kenapa? Sebab kalau kita nak optimum, dia kena dekat 60. Dekat-dekat dengan 60. Dia kena kepada 60. Jadi kalau data maksimum, kat sini kita buat sikit je. Semua sikit je. Jadi, bila tak optimum nak buat apa? Maksud optimum ni adalah penggunaan penuh. Penggunaan penuh. Penggunaan penuh. Okey. Jadi bila kita buat penggunaan dia tak penuh, dia punya graf tak lawa, kita panggil tak lawa. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak ajar cara guna skala. Cikgu nak ajar cara guna skala. Okey, jadi tengok. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Skala ni penting. Skala ni penting. Ada orang dah betul dah. Tapi skala dia salah. Tak lawa dia punya graf. Okey. Okey, jadi tengok dekat depan. Ya, okey, cikgu tunjuk Okey, yang pertama cikgu nak buat menegak. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Okey, cikgu nak buat tiang cikgu menegak. Masing-masing fokus kepada jarak yang cikgu buat. Okey, yang sini kita buat kosong. Yang ini adalah kategori kita. Kategori. Kategori kita membaca. Kalau cikgu selang 2 kotak kat sini, ini untuk membaca. Membaca. Maksudnya data yang seterusnya cikgu kena selang 2 kotak juga. Kamu kena bagi sama. Kamu kena bagi sama. Okey, kalau kamu nak selang 3 kotak. Kalau nak selang 3 kotak, kira 1, 2, 3. Okey, garis. 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 Okey, 1, 2, 3. Okey, garis. Maksudnya kita bagi sama. Sama dekat situ. Baru. Okey, sampai situ jelas. Leksa, jelas ke Leksa? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, bila dah selang yang sama, baru kita tulis kategori dia. Membaca. Kita buatlah. Membaca. Menonton televisyen. Cikgu buat TV je. TV. Internet. Okey, cikgu buat Wi-Fi. Wi-Fi. Okey, bersenam. Okey, bersenam. Cikgu tulis. Bersenam. Akhir sekali lagu. Baru kemas. Okey, jadi bila dekat bawah kita dah selang 3, 3, 3. Pastikan dekat bahagian ni pun kamu selang 3, 3, 3. Itu cara dia. Kita nak bagi sama. Ni selang 3 juga. 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau tak nak bagi apa? Kalau nak lagi banyak. Kalau nak lagi banyak. Kita panjangkan sikit apa? Cikgu buat ni. Okey, tengok tengok tahu. Okey. Kalau cikgu nak buat lagi banyak, okey, cikgu buat 3 kat sini. Ini adalah dia punya kekerapan. Okey. Jadi kat sini dia punya data dia, besar ni je. Paling je. Okey, data dia yang ni je. Okey, sekarang cikgu nak terangkan tentang skala pula. Okey, skala dekat sini. Sifir berapa kamu nak kena letak? Itu yang cikgu nak tanya. Okey, kalau kita tengok kita punya data apa paling tinggi dekat situ? Televisyen. Data apa paling tinggi dekat situ? Menonton televisyen. Okey, menonton televisyen. Kita ambil data maksimum. Berapa data maksimum? 9. Okey, 9. Jadi,
kalau cikgu buat skala kita sifir 10, tengok 10, 20, 30, 40, 50. Maksudnya data maksimum kita dia jatuh dekat bawah sikit daripada 10. Jadi rasa-rasa penggunaan ni optimum tak? Penggunaan ni optimum tak rasa-rasa? Penggunaan kertas graf, penggunaan ruang ni optimum tak? Optimum ni maksudnya dia digunakan secara menyeluruh tak? Tak. Ya, pandai. Dia tak digunakan secara menyeluruh. Bila dia tak guna secara menyeluruh, kita tukar sifir lain. Tadi cikgu pakai sifir 10. Cikgu kecilkan sikit sifir cikgu. 10, cikgu turun jadi sifir 5. 5, 10, 15, 20. Okey, data paling maksimum kita 9. Dia jatuh dekat sini. Okey, cikgu nak tanya kamu semua, penggunaan dia adalah menyeluruh ke tak? Menyeluruh ke tak? Tak, ada banyak lagi ruang. Bila ada banyak lagi ruang dekat sini, cikgu tak nak ruang. Jadi tadi cikgu guna sifir 10, tak nak, banyak sangat ruang ke atas. Sekarang cikgu guna sifir 5, banyak sangat ruang dekat atas. Tak nak. Jadi kita pakai pula sifir lain. Ini cara dia, ini cara dia. Okey, cikgu kecilkan sifir cikgu. Cikgu jadi 2, 4, 6, 8, 10. Okey, data yang paling maksimum cikgu adalah menonton televisyen. Menonton televisyen cikgu jatuh dekat 8. Okey, dah jatuh dekat sini. Okey, kalau ini, adakah cikgu punya kertas, adakah cikgu punya ruang digunakan secara menyeluruh? Tak. Dia dikira sebagai menyeluruh ni. Dia dikira sebagai menyeluruh. Sebab apa? Sebab ruang dekat atas kecil. Tu kalau kita nak tahu dia menyeluruh ke tak. Okey, cikgu tunjuk contoh Cikgu tunjuk contoh. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada skala sifir 2. Cikgu pergi kepada skala sifir 2. Takut ada yang tak faham Cikgu tunjuk. Jangan risau. Okey, kita buat 3 skala. Tengok semua. Okey, jadi dekat sini cikgu buat skala sifir 2. Skala sifir 2. Okey. Jadi daripada skala sifir 2, cikgu copy kejap. Cikgu copy Tengok tahu, cikgu buat tahu, jangan risau. Okey, cikgu nak bagi faham ni tahu, Cikgu nak bagi faham. Nak pakai skala ni macam mana? Nak pakai skala ni macam mana? Okey. Tengok Okey. Sekarang ni cikgu buat dia punya sifir, dia punya apa? Cikgu tunjuk. Jangan tidur lagi. Dah tidur ke? Jangan tidur. Belum. Okey, jangan tidur lagi tau. Okey, cikgu nak tunjuk pakai macam mana nak pilih skala yang sesuai. Okey, jadi tengok ni. Macam mana kita nak tahu skala kita tu sesuai ke tak? Okey, yang pertama macam cikgu cakap tadi, skala mesti optimum. Penggunaan yang menyeluruh. Penggunaan yang menyeluruh. Okey, penggunaan menyeluruh. Okey, macam mana penggunaan menyeluruh tu? Okey, mula-mula cikgu pakai 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Okey, bila 10, 20, 30, 40, 50, cikgu buat membaca dia 8 dekat bawah ni. Cikgu buat 8 dekat bawah ni. Okey. Kemudian menonton televisyen atas sikit. Tengok ni tahu cikgu buat.
Okey, television atas sikit. Internet 7. Okey, internet 7. Bersenam dia 6. Jadi ke bawah sikit. Okey, lagu dia 4. Jadi ke bawah sikit lagi. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak tanya kamu, banyak tak ruang dekat sini? Banyak tak ruang? Banyak. Okey. Jadi bila banyak ruang kita panggil tidak optimum. Banyak ruang. Jadi bila banyak ruang maksudnya skala tidak sesuai. Skala tidak sesuai. Jadi bila skala tidak sesuai kita nak buat apa? Kita kecilkan sikit survey kita. Cikgu pakai survey 5. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu pakai survey 5 pula. Okey, kejap Okey, cikgu pakai survey 5. Okey, jadi dekat sini untuk survey 5, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, tengok dekat depan. Membaca cikgu 8. 8 ni bawah sikit daripada 10. Okey, kemudian menonton TV. TV 9, cikgu ataskan sikit. Okey, kemudian melayari internet. Melayari internet, cikgu buat dia 7, bawah sikit. Okey, kemudian bersenam. Bersenam dia 6. Cikgu buat bawah sikit daripada 7. Okey, kemudian lagu. Lagu dia 4. Cikgu buat dia bawah sikit daripada 5. Okey. Okey, sekarang cikgu nak soal kamu. Banyak tak ruang dekat sini? Banyak tak ruang? Banyak. Okey. Jadi bila banyak ruang maksudnya apa? Maksudnya skala tidak sesuai. Skala tidak sesuai. Jadi kena hati-hati. Okey, tadi survey 10. Tadi survey 10. Nampak ni? Nampak kita punya graf. Kita dah naikkan sikit dah. Tadi bawah sangat. Jadi kat sini kita dah naikkan sikit. Okey, jadi nak naikkan lagi, kita kecilkan skala kita. Kita pakai survey 2. Jadi dekat sini 2, 4, 6, 8, 10. Okey, membaca. Cikgu buat dekat sini, membaca kita berapa? Okey, membaca kita 8. Jadi 8 cikgu buat dekat sini. 8. Kan kena pada 8. Okey, TV kita 9. TV kita 9, kita ke ataskan sikit. Dia tengah-tengah antara 8 dengan 10. Okey, Wi-Fi kita 7. 7 tu tengah-tengah dekat sini. 7 tu adalah tengah-tengah dekat sini. Cikgu buat cikgu buat. Okey, bersenam. Bersenam kita 6. Okey, jatuh dekat sini. Dan akhir sekali dengar lagu. Lagu kita 4. Okey, kita jatuh dekat sini. Okey. Sekarang cikgu nak soal semua orang. Banyak tak ruang dekat sini? Banyak lagi ke ruang dekat atas ni? Dah. Tak. Dah sikit. Jadi bila dia sikit maksudnya skala sesuai. Inilah yang dimaksudkan dengan penggunaan optimum. Inilah yang dimaksudkan dengan penggunaan secara menyeluruh. Dia data yang sama je. Data yang sama je. Yang berubahnya apa? Berubahnya pada skala. Boleh faham ke bila nak pakai skala yang sesuai? Boleh. Okey. Jadi itulah habis dah tentang carta palang. Habis dah tentang carta palang. Okey. Kita buat soalan terakhir untuk carta palang. Cikgu nak tengok kamu pakai skala yang sesuai ke tak? Okey. Jadi buka worksheet. Buka worksheet. Kita pergi kepada soalan A. Siapa-siapa yang dah print, boleh senang je buat dekat situ.
Okey, cuba selesaikan soalan A. Kalau ada dua, nak buat macam mana? Siapa tahu kalau ada dua nak buat macam mana? Tambah. Apa? Kalau ada dua. Kalau ada dua, kita buat macam ni. Kalau ada dua, kita buat macam ni ni. Satu data untuk apa? Satu data untuk apa? Okey. Jadi, sekarang cikgu nak semua orang cuba selesaikan soalan A. Okey, boleh ke cuba buat? Cikgu bagi masa 5 minit. Boleh? Boleh. Okey. Cuba selesaikan. Okey. Rasa-rasa dekat sini kita pakai skala apa? Sifir berapa? 5. Tak dengar. Rasa-rasa kita nak kena pakai sifir apa dekat sini? 5. Ya, pandai. Kita pakai sifir 5 dekat sini. Okey. Okey, cuba masing-masing buat. Cikgu bagi masa. Okey, bagus. Ada yang dah hantar. Anik Amirullah jelas ke ni? Jelas. Okey. Ya, pandai. Betul. Macam tu lah. Okay, bagus Anik Amirullah. Lesa dapat buat ke Lesa?
Ya. Dah dapat buat dah? Ke tengah mencuba? Tengah mencuba. Okey. Okey, bagus. Pandai. Harapnya jelas lah. Bagus, bagus. Iya, kemas. Bagus. Cikgu suka. Pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Taqif. Taqif dapat buat ke Taqif? Dapat. Dapat. Ah. Okey, bagus. Betul ke cikgu? Ya, betul. Bagus. Skala silap. Skala silap sikit. Nanti cikgu tunjuk Okey, pandai. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Bagus. Ramai yang cuba. Bagus, bagus. Okey, jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan di hadapan. Cikgu akan selesaikan. Boleh ke? Boleh ke cikgu mula buat? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang tengah mencuba, teruskan mencuba. Teruskan berusaha. Dan yang salah, yang salin salah, jangan lupa salin correction. Yang tak ada idea pun boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi dekat sini dia ada data. Dekat sini data ni untuk bahagian ni cikgu buat dia sifar 5. Ini untuk A. Lepas tu cikgu langkah. Ini untuk B. Lepas tu cikgu langkah. Ini untuk A, B. Lepas tu cikgu langkah. Ini untuk O. Okey, data dia macam mana? Masing-masing boleh tengok. Cikgu buat 5. Ni kertas cikgu. Kalau kamu buat je dalam kertas ni. Nak selang 1 kotak boleh, nak selang 2 kotak boleh. Tapi skala dia sifar 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Siapa yang dah guna sifar 5 tu dikira betul. Cikgu buat selang 2 kotak. Kenapa cikgu? Sebab cikgu nak bagi kamu nampak jelas. Kalau kamu selang 1 kotak pun tak ada masalah. Okey, A. Penderma lelaki. Untuk yang lelaki, cikgu buat warna biru. Cikgu buat warna biru. Okey. Untuk A, lelaki dia ada 30. Jadi, cikgu buat tanda 30 dekat sini. Untuk B, penderma lelaki dia ada 20. Jadi, cikgu buat tanda 20 dekat sini. Okey. Kemudian AB. AB 15. Jadi, cikgu buat tanda 15 dekat sini. Dan akhir sekali O. O dia 20. Jadi, cikgu buat tanda 20 dekat sini. Dan cikgu warnakan. Nak bagi nampak lawa sikit. Ini adalah penderma lelaki. Ini adalah penderma lelaki. Untuk perempuan. Perempuan cikgu buat warna hijau. Okey, cikgu buat petak. Cikgu buat lorek. Okey, penderma perempuan. A dia ada 20. Okey, dekat 20 kita buat. B dia ada 30. Jadi dekat sini kita ke ataskan dia. Kita buat dia punya garisan. A, B ada 20. Jadi dekat sini kita buat sampai 20, tarik sampai bawah.
Oh ada 15. Jadi dekat sini kita tarik sini, kita terus ke bawah. Kita lorekkan untuk perempuan. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, ramai yang betul. Bagus, bagus. Keep the good word. Good work. Okey. Hayden jelas ke Hayden? Jelas. Okey, bagus Rania. Pandai. Okey, jadi masing-masing cikgu tengok dah betul dah. Ramai dah betul. Cikgu suka. Okey, jadi habis dah cikgu punya bahagian carta palang. Dekat carta palang mula-mula cikgu kenalkan carta palang ada menegak, ada mengufuk. Lepas tu cikgu buat satu contoh. Lepas tu dekat sini cikgu pergi nak terangkan dekat kamu skala yang sesuai. Cikgu tunjukkan bila skala tu tak sesuai. Bila skala tu tak sesuai? Bila ada ruang banyak dekat belah atas. Bila skala tu sesuai? Bila penggunaan dia optimum secara menyeluruh. Kertas graf kamu tu secara menyeluruh. Lepas tu kita buat satu soalan sama-sama. Okey, jelas ke semua untuk carta palang? Boleh faham? Alright, tak alright? Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Habis soalan dekat depan ni Okey, jadi dekat sini cikgu nak teruskan kepada carta pi. Lepas habis cikgu terang, habis dah kelas kita. Okey, jadi dekat sini cikgu masuk kepada carta pi. Carta pi. Carta pi adalah kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia pie chart. Okey. Carta pi dia membentuk satu bulat. Dia mesti dalam keadaan bulat. Bulat. Okey, dia mesti dalam keadaan bulat. Bila bulat, dia berapa darjah? Kalau bulat berapa darjah? 360. 360 darjah. Pandai. Macam mana nak buat carta pi? Okey, tengok betul-betul. Cikgu takut cikgu sempat tunjuk satu contoh sahaja. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan satu contoh cara nak buat carta pi. Cikgu ada masa 15 minit sahaja lagi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama cara buat carta pi. Okey, nak buat carta pi kamu kena ada barang. Kamu kena lengkap sikit. Apa tu? Yang pertama kamu kena ada kompas. Yang kedua kamu kena ada protractor. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan. Sebab tu cikgu buat yang ni last. Sebab cikgu takut kamu tak ada. Okey. Jadi cikgu buat kategori. Kategori kita adalah warna kereta. Okey, tengok tau. Merah, kuning, putih, biru. Cikgu tulis merah, kuning, putih, biru. Okey, cikgu dah tulis dah. Okey, bilangan kereta. Cikgu buat bilangan kereta. Merah ada 9, kuning ada 12, putih ada 10, biru ada 5. Okey, jadi dekat sini cikgu dah tunjuk dah sampai sini. Okey. Ya. Cikgu dah susun data secara tegak. Okey, kalau pi, okey, kira sama-sama dengan cikgu boleh ke lepas ni? Kira sama-sama dengan cikgu? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kalau carta pi ataupun pie chart mesti ada maklumat tentang sudut.
Sebelum kita nak kira dia punya sudut, kamu kena kira dia punya total. 9, 12, 10, 5 kena tambahkan. 9 tambah 12 tambah 10 tambah 5 dapat berapa? Tolong cikgu, dapat berapa? 9 tambah 12 tambah 10 tambah 5 dapat berapa? 36. Okey, kita dapat 36. 36. Okey. Jadi tengok betul-betul dekat depan. Lepas kita dah dapat 36, kita buat apa? Cara nak kira sudut ni kamu kena tengok betul-betul. Mula-mula sekali cikgu nak kira sudut untuk warna merah. Ada 9. Cikgu buat dalam kurungan 9 per. Tengok jumlah dia 36. Darab dengan 1 bulatan 360 darjah. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator dapat berapa? Buka kurungan 9 per 36. Tutup kurungan darab 360. Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Okey, kita dapat 90. Pandai. Okey, step yang seterusnya, step yang sama. 12. Ambil 12 per jumlah dia 36. 12 per 36. Lepas tu buat apa? Darab. 1 bulatan tu 360. Darab 360. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa sudut dia? Tolong cikgu, tolong cikgu. 120. Okey, pandai. Kita dapat 120 darjah. Okey, putih pula. Kira nak sudut putih pula. 10. Okey, 10 per jumlah dia 36. Darab dengan 1 bulatan 360. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa? 100. Okey, pandai. Kita dapat 100 darjah. Akhir sekali biru. 5 per dengan 36 darab 360 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 20. Berapa? 50. 50. Okey, jadi sudut-sudut ni nak buat apa cikgu? Okey, tengok betul-betul. Cikgu ada masa berapa minit je ni? Cikgu ada sikit je masa. Jadi masing-masing kita ambil protractor kita. Kita buat satu bulatan. Kita buat satu bulatan. Okey. Buat satu bulatan. Okey, yang ini adalah pusat bulatan. Okey, nak buat macam mana ni? Okey, jadi itu step pertama. Okey, step pertama kita buat bulatan. Step yang seterusnya, ambil daripada pusat bulatan, buat je garis lurus kat mana yang kamu suka. Jadi dekat sini cikgu buat dia tegak. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey. Jadi selesai dah guna kompas. Sekarang kita guna protractor. Bahagian yang tengah ni kita bagi jumpa dekat pusat. Okey. Jadi kita bagi jumpa dia, pastikan betul kena tepat dekat pusat. Kalau dah kena buat apa? Kalau dah kena, kamu pusingkan, bagi selari dengan kita punya garis lurus. Kita bagi selari, kita bagi selari. Kita bagi nampak sama dengan sini. Lepas tu buat apa? Okey, kita nak buat bahagian yang pertama, iaitu bahagian merah. Tengok betul-betul. Jadi merah sudut dia 90 darjah. Cari 90 darjah dekat protractor tu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jatuh dekat sini. Jadi yang lain tu cikgu padam. Lepas tu cikgu nak buat apa? Cikgu ambil titik tengah, buat satu garisan kena pada titik persilangan tu. Jadi apa yang cikgu nak kena tulis?
Yang pertama sekali tulis sudut dia dekat sini adalah 90 darjah. Kemudian dekat sini maklumat tentang apa? Maklumat tentang kereta warna merah. Kita tulis merah dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kuning. Sudut dia 120 darjah. Kita sekarang ni pusing pula bagi sama dengan garisan yang kita buat tu tadi. Garisan ni. Kita bagi sama dengan garisan ni pula. Sekarang dah sama dah. Okey. Jadi, daripada sini kita nak buat apa? Kita tengok pula sudut dia 120. Cari 120. Oh, jumpa. Sini 120. Lepas jumpa buat apa? Ambil daripada pusat, buat satu garisan, pergi dekat tempat persilangan. Jadi dekat sini, dia punya sudut adalah 120. Buat 120 darjah. Warna dia warna apa ni? Ni warna kuning. Jadi kita letak kuning dekat sini. Jelas ke? Jelas. Okey. Kemudian cikgu pusingkan lagi sampai garisan yang kita baru buat tadi. Kita nak buat bahagian apa pula? Kita buat bahagian putih. Putih ni 100. Jadi cari 100. Oh, jumpa 100 dekat sini. Lepas tu buat satu garis lurus. Kena tepat pada 100. Lepas kamu dah habis guna alih protractor ni. Dekat sini kamu tulis 100 darjah. Bahagian kereta warna apa? Warna putih. Buat putih dekat sini. Akhir sekali biru. Biru tak payah nak buat macam protractor tadi. Baki dia kita terus tulis 50 darjah. Lepas tu terus buat warna biru. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey. Jadi, dekat sini cikgu ajar kamu cara guna pie chart. Nur Sofia Izzati. Sofia, jelas ke Sofia? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Anik Amirullah, jelas ke Anik Amirullah? Ya, cikgu. Okey. Anik Rahil, jelas ke Anik Rahil? Cikgu tunjuk kat depan ni. Jelas. Okey. Okey, jadi dekat sini yang paling penting dalam pie chart adalah cara kamu kira sudut. Yang pertama. Yang kedua, yang cara cikgu ajar slow-slow tadi. Cikgu buat satu bulatan, ikut sudut dia. Ikut sudut dia. Habis. Okey, jadi itulah cara nak buat pie chart. Sekarang masa kelas kita ada lagi 5 minit. 5 minit memang tak sempat nak buat pie chart. Jadi cikgu rumuskan balik apa yang cikgu dah ajar sekejap. Okey. Jadi kita pergi kepada yang pertama sekali, kita belajar pengendalian data. Cara nak kumpul data. Apa jenis data? Lepas tu kita belajar jadual kekerapan. Mana? Okey, cikgu tunjuk. Jadual kekerapan kita belajar dekat mana ke belakang lagi Mana tadi hilang dah. Ni jadual kekerapan kita belajar dekat sini. Okey. Lepas kita dah buat jadual kekerapan, kita buat pula carta palang. Ini yang cikgu ajar kamu carta palang. Nampak ni? Carta palang kita dah buat. Okey, lepas tu yang terakhir kita belajar apa? Carta pie. Okey, ini dia carta pie yang kita dah buat sama-sama. Okey semua. Cikgu nak tanya ni, jelas ke semua yang lesson cikgu tunjuk kat depan ni hari ni?
Jelas. Okey, Rania boleh faham ke Rania? Mana semua Mana Rania? Rania okey Rania, jelas ke semuanya? jelas? Okey, jadi ingat nanti study. Okey, jadi cikgu nak pesan kepada semua, ada lagi 5 minit. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak. Ada. Okey, jadi dekat sini cikgu ada send dalam grup, cikgu ada send dalam grup satu ujian tau, satu kertas ujian. Nama dia adalah ujian akhir sesi akademik. Untuk siapa-siapa yang belum exam lagi, untuk siapa-siapa yang belum exam lagi, yang belum periksa lagi akhir tahun, inilah peperiksaan format yang kamu akan ikut. Okey, jadi ini adalah kertas periksa yang cikgu gunakan. Bukan cikgu gunakan, satu Malaysia guna. Satu Malaysia guna pada tahun lepas. Sebab apa? Sebab ni adalah 2022/2023. Jadi ini adalah kertas peperiksaan pada tahun lepas. Satu Malaysia guna. Jadi cikgu nak kamu cuba selesaikan. Cuba selesaikan, buat semua soalan dalam ni. Buat semua soalan dalam ni betul-betul. Buat soalan semua ni betul-betul. Sebab ada potensi yang masuk periksa tahun lepas, masuk balik tahun ni. Jadi cuba buat. Boleh ke cuba buat? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke cuba buat? Boleh. Okey. Cikgu akan buka kelas. Lepas kamu buat, cikgu nak kamu hantar. Siapa yang hantar sahaja, cikgu akan bagi link kelas. Sebab apa? Sebab dalam kelas tu bukan masa untuk bertanya, masa untuk berbincang. Lagi satu reason. Tulis yang pertama. Reason kedua cikgu adalah cikgu nak kamu ulang kaji sendiri. Boleh buka buku. Boleh buka buku latihan, buku teks, buku nota. Rujuk semua buku, cuba selesaikan semua soalan yang diberikan. Sebab apa? Sebab masa periksa nanti tak ada siapa nak tolong. Cikgu tak ada dekat situ. Mak ayah kita tak ada dekat situ. Kita sahaja yang ada dekat situ. Kita dengan kertas periksa. Jadi itulah sebabnya cikgu nak yang dah hantar saja baru cikgu bagi link untuk berbincang sama-sama. Boleh ke cuba buat? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Cuba tahu. Cuba cikgu dah pesan awal kan. Kalau masuk ni cikgu tak tahu. Kalau masuk ni cikgu tak tahu. Sebab kalau masuk itu rezeki kamu. Ini rezeki kamu. Ini tahun lepas. Tapi kalau masuk tahun ni, itu rezeki kamu. Mungkin masuk balik. Cikgu ada dengar ura-ura. Mungkin masuk balik sebiji. Cumanya dia tukar nombor. Jadi cuba buat. Okey. Jadi, cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Cikgu nak selfie sikit. Cikgu nak kena buat report. Okey. Jadi masing-masing buka kamera dulu sebelum habiskan kelas. Okey, ada Sharifah, ada Ani, ada Dinial. Okey, jadi kejap cikgu ambil gambar. Kita jarang-jarang ambil gambar. Ambillah gambar, betul tak? Kejap. Okey, lagi-lagi ada lagi tak? Okey. 1, 2, 3. Cikgu print screen. 1, 2, 3. Okey. Okey, jap. 1, 2,
Tiga. Okey, semua terima kasih. Sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Maaf salah silap daripada cikgu kalau ada terkasar bahasa apa-apa ke. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum Okey. Minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama Takif. Masih tu. Okey.